Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan sidang pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersiaran pada tahun 2022 ini. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam surah yang baru, iaitulah surah ke-32 yang dikenali sebagai surah As-Sajdah, ataupun di dalam hadis Nabi SAW disebut sebagai Alif Lam Mim Tanzil. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim iaitulah yang dipanggil sebagai huruf al-muqatta'ah yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui maksud di sebaliknya. Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran diturunkan dengan tidak ada sebarang syak padanya dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah sekalian, surah ini datangnya selepas surah Luqman. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut dalam kitab beliau bahawa surah Al-Luqman menerangkan tentang tauhid. Kalau kita boleh rujuk balik surah Al-Luqman, bahawa Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya tentang tauhid, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal aslul awwal lil aqidah, inilah prinsip yang pertama bagi akidah. Dan surah Luqman juga menyebut tentang al-hasyru awil ma'ad, iaitulah kebangkitan manusia akan selepas kematian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar di hari akhirat kelak. Dan Dr. Wahbah menyebut pada hadhihi surah bibayanil asli salis wa risalah awin nubuwah. Dan Dr. Wahbah menyebut dalam kitab beliau bahawa surah Sajadah ini dimulakan dengan prinsip ketiga daripada akidah, iaitulah tentang kerasulan Nabi SAW dan kenabian baginda. Dan ini adalah satu yang sangat penting, dan dalam kita mempersilakan ataupun kita menunggu-nunggu kedatangan Ramadan Mubarak, di mana kita akan membaca, mentadabbur, bertadarus dengan Al-Quran. Jadi elok kita melihat surah ini dalam tahun yang baru ini, bagaimana kita mengukuhkan kefahaman kita kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Wa huwa isbatu usulil i'tiqad. Surah ini menekankan tentang prinsip akidah, iaitulah al-imanu billah wal yawmil akhir wal kutubi wal rusuli wal ba'thi wal jaza'. Jadi Dr. Wahbah menghuraikan dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir bahawa akidah ataupun i'tiqad yang penting untuk kita beriman kepada Allah, hari akhirat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, dan para rasul yang perlu kita imani, kebangkitan kita selepas kita mati, dan juga balasan bagi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, eloklah sebagai pembuka kepada sesi tadabbur kita yang saya tidaklah mengambil masa yang lama. Tuan-tuan perempuan, kita akan buat ringkas-ringkas saja insya-Allah bagi kita tadabbur secara straightforward surah Sajadah ini. Maka kita perlu melihat pentingnya kita mengambil Al-Quran ini dalam pada kita melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada zaman Nabi SAW, dan Nabi mendepani masyarakat Quraisy pada ketika itu. Perlu kita melihat bagaimana surah ini dan juga Al-Quran itu sendiri sebagai satu kitab yang Allah berikan, yang mana apabila kita baca, kita mesti mengukuhkan keimanan kita. Tanzilul Kitab, yang Al-Quran yang diturunkan kepada kita, la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya, min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam.
Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila Al-Quran ini diturunkan dan akan datang kita akan melihat tadabbur kepada ayat ketiga, tapi saya nak meng-highlightkan dalam siri kita yang pertama ini bagaimana kita perlu mengambil Al-Quran ini sebagai satu kitab yang diturunkan dan kita perlu melihat bagaimana para sahabat memahaminya. Jadi sekarang ni banyak berlaku di kalangan kita yang di mana yang baca Al-Quran tu alhamdulillah, yang tak baca tu satu hal. Tapi yang baca pun ada yang mentafsirkan dengan sesuka hati. Sebagaimana kalau saya boleh kaitkan orang yang membaca perlembagaan Malaysia contohnya. Contohnya macam orang macam saya ataupun yang tidak ada background undang-undang, membaca perundangan negara ataupun membaca akta-akta yang telah dibangunkan oleh kerajaan, baik akta sewa beli ke, akta kontrak ke, akta money laundering dan sebagainya. Bagaimana sebagai seorang yang tak ada background undang-undang membaca perundangan perlembagaan Malaysia dan boleh menafsirkan sesuka hati, tak boleh. Dia memerlukan skill, knowledge yang tertentu untuk memahami, menafsirkan. Begitu juga dengan Quran, kita memang sangat-sangat menggalakkan tuan-tuan perempuan baca Al-Quran dan baca sekali terjemahannya, terutamanya dengan bulan Ramadan ini, perbanyakkan baca Al-Quran dan memahami maksudnya, tapi elakkan daripada membuat pentafsiran, pemahaman dengan sesuka hati sendiri, dengan keadaan kita tidak mempunyai background, knowledge ataupun skill set yang perlu untuk kita mentafsirkan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran dengan maknanya, namun kalau kita nak memahami dengan lebih lagi, maka perlulah merujuk kepada tafsir-tafsir Al-Quran yang muktabar supaya kita tidak tersasar dalam memahami. Dan yang penting adalah kita nak memahami Al-Quran ini sebagaimana para sahabat memahaminya, dan dengan itu para sahabat menjadi generasi Al-Quran yang sangat kuat. Dan kita boleh lihat zaman selepas kewafatan Nabi SAW, bagaimana para sahabat Khulafa' Rashidin radhiyallahu anhum dan zaman khalifah selepas daripada itu begitu hebat dengan perluasan dakwah dan pentadbiran Islam dengan secara meluasnya seantero dunia selama beratus-ratus tahun. Masya Allah, begitulah hebatnya apabila kita memahami Al-Quran. Jadi marilah sama-sama kita membentuk mindset yang kita nak cuba memahami Al-Quran ini dengan cara yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mendepani kekufuran ataupun kesyirikan masyarakat pada ketika itu, dan untuk kita adapt dalam kita mendepani cabaran-cabaran, fahaman-fahaman yang pelbagai, yang jauh daripada Islam, yang mensyirikkan Allah SWT, yang bukan saja mensyirikkan Allah, malah ada juga fahaman seperti etis yang tidak percaya langsung kepada Tuhan pun. Bukan kata percaya Allah dan mensyirikkannya, tapi tidak percaya adanya Tuhan langsung. Jadi marilah kita sama-sama mengambil mindset yang ini untuk kita untuk kita membaca dan memahami Al-Quran ini. Jadi Dr. Wabah menyebut lagi dalam kitab beliau ini bahawa inilah dia waraddu 'alal musyrikin al-munkirin nuzulahu min indillah. Orang kafir musyrik yang menolak turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW daripada Allah SWT, dan mendustakan apa yang Allah SWT sampaikan melalui Rasulullah SAW dalam bentuk kitab Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan perempuan, insya-Allah dalam ayat ketiga nanti kita akan sentuh lagi perihal bagaimana kita nak mengambil pemahaman Al-Quran ini sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran ini adalah kalam Allah, kalam Rabbil Awalim. Dr. Wabah sebut sini Tuhan sekalian alam daripada jin dan manusia. Maka perlulah kita nak memahami, sebab kita ni hamba Allah. Kita perlu faham apa yang Allah nak communicate dengan kita,
dan kita perlu pastikan kita memahaminya sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dalam menjadikan diri kita ni kuat, kukuh akidah kita, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Al-Quran, dan hari akhirat dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita sambung dalam sesi akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.